Okey, kita mula. Apa? Nanti yang mana masuk boleh terus masuk je. Okey, hari ni kita sambung pelajaran matematik tambahan termasuk latihan 2.9 dan 2.10. InsyaAllah kalau sempat semualah. Saya target sempat. Nampak? Ada halangan. Okey. Kita tengok 2.9. Nombor 1 dulu. Kalau kau tengok dia ada bagi gambar rajah. Satu gambar rajah tu simple je gambar rajah dia. Saya cuba lukis secantik yang mungkin. Okey, ada satu curve kat situ. Tu, kemudian dia punya intercept ni 4. Y-intercept dia. Kemudian ada tangent. Uish. Oi. Dia tahan juga okey, cantik. Korang boleh terkena dekat A. 1, 2 kat situ. Dia yang ini dia kena dekat B. 3, 4. Okey. Dan dia bagi ada 8 kat saya pun tak tahu kenapa 8. Nanti kita tengok. Equation dia. Y sama dengan X square tolak 3X campur 4. Okey. Boleh kan? Okey. Bawah ni ada negatif 4. Saya nampak ada 4. Ada negatif 4 dia bagi. Saya salin je. Okey. Yang pertama kita baca soalan. Rajah di sebelah menunjukkan seutas gelang. Gelang. Ini warna biru ni. Cantik kan? Yang diwakili oleh lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X campur 4 dengan keadaan titik A12 dan titik B terletak di atas gelang itu. Garis AC ialah tangent kepada gelang. AC sini C. AC adalah tangent. Tangent maksudnya apa kat sini? Kalau tangent maksudnya kecurunan tangent dia adalah sama dengan dy dx pada titik kat mana? Dekat X sama dengan 1. Sebab titik A tu X sama dengan 1. Cara saya ambil maklumat macam tu simple. Okey, kemudian dia kata BC pula ialah normal pula. Normal kepada gelang itu pada titik B. Jadi sama juga. Yang ini normal. Bila normal, dia adalah M normal. M normal dia, keturunan normal sama dengan negatif 1 per M tangent dia kat sini. Negatif 1 per M tangent. Tak ada kaitan dengan dia ni. Sebab M tangent yang ini pula, kita kena buat sama dengan dy dx pada ketika X sama dengan 3. Sebab tu dia lain ni. Dua orang tu lain. Kita ambil maklumat dia. Okey. Dua ekor semut berjalan masing-masing di sepanjang garis tangent AC dan garis normal BC. Bertemu di titik C. Ada titik pertemuan. Titik pertemuan apa? Persamaan serentak. Semua idea dah ditulis. Masa kita baca soalan tu dapat semua. Sebab bila kita baca soalan exam, kamu kena ada idea. Bila idea datang, kamu rasa macam, okay, fine. Jadi kamu dah dapat more than 50%, boleh dapat. Jadi buat. Buat. Kalau dapat, kita target, mesti dapat 50% ke atas, kita jawab soalan tu dulu. Okay. Persamaan tangent di titik A. Jom kita buat persamaan tangent. Apakah persamaan tangent? Persamaan tangent. Saya tulis ni. Persamaan tangent sama juga dengan persamaan garis lurus. Jadi, apa formula persamaan garis lurus? Y sama dengan MX tambah C. Apa beza persamaan garis lurus dengan tangent? Benda yang sama. Cuma persamaan garis lurus, ni je formula dia. Persamaan tangent, kenalah M tangent. Macam tu. Nampak? Jadi nak buat persamaan garis lurus, kena cari M dulu. Macam mana nak cari M? Ni, kena buat dy dx. Dy dx pula kena gantikan X dengan nombor 1. Nak buat dy dx, kena ada Y. Mana Y-nya? Tu dia gerak. Jadi kita kena ada Y dulu. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X campur 4 dy dx sama dengan darab depan
tolak 1. Ni kalau ada X, buang X, tinggal 3. Masukkan X1, jadi kita akan dapat M tangent. Akan jadi 2 kali 1 tolak 3 dapat negatif 1. Betul ke keturunannya negatif? Tengok garis dia. Turun. Kalau turun maksudnya garis keturunan dia adalah negatif. Jadi persamaan kita akan dapat Y sama dengan negatif X tambah C. Kena cari C pula. Macam mana nak cari C? Kena guna koordinat. Koordinat mana? Koordinat tangent dia lah 1, 2. Jadi saya akan masuk Y dia adalah 2. Koordinat kita pakai 1, 2. Jadi 2 sama dengan negatif X kita 1 tambah C. Jadi kita akan dapat C 3. Dapatlah persamaan tangent dia. Apa persamaan tangent? Y sama dengan negatif X campur 3. Ini kita panggil dia persamaan tangent. Ini saya ulang. Persamaan tangent adalah apa? Persamaan garis lurus. Yang mana kecurunannya adalah kecurunan tangent. Nak cari kecurunan tangent, formula kita kecurunan tangent adalah dy dx pada titik tersebut. Kan? Kemudian ini semua adalah dalam topik garis lurus. Boleh nampak? Okey. Kita habis dapat apa ni? Kecurunan tangent. Saya akan tulis dekat. Persamaan dia adalah y sama dengan negatif x campur 3. Okey. Sebab saya nak padam ni. Kita pergi masuk dekat B pula. Persamaan normal. Boleh ikut padam ni. B. Okey. B pula, soalan dia minta persamaan normal. Sama juga. Persamaan normal juga adalah garis lurus. Bila garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. Beza dia apa? M dia adalah MN. Nampak? Macam mana nak cari MN? Formula yang kita guna, formula asal dia adalah formula untuk garis serenjang. Kan? Perpendicular line. Perpendicular line maksudnya M1, M2. Okey? Formula dia M1, M2 equal to negative 1. Ini formula asal dia. Tapi saya ubah. Kalau yang ini tangent, maka yang ini adalah normal. Itu je beza dia. Jadi kita tukar jadi MT, MN. Jadi kalau nak cari MN, sama dengan negatif 1 per MT. Kan? Benda ni kita panggil dia negatif 1 maksudnya apa? Tukar simbol. Tukar simbol, inverse maksudnya apa? Terbalikkan. Tukar simbol, terbalikkan. Kan? Jadi, macam mana nak buat? Nak cari MN, kena cari MT dulu. MT apa? MT adalah sama dengan dy dx. Kita dah buat dy dx dia tadi berapa? Dy dx dia 2x tolak 3. Masukkan x pada B. 3. Saya akan masukkan 3. Kita akan dapat 2 kali 3. Okey. Tolak 3 kat sini. 2 kali 3 tolak 3. Kita akan dapat 6 tolak 3 dapat 3. Ini adalah kecurunan tangent. Yang kita nak sekarang ni adalah kecurunan normal. Jadi oleh sebab itu MN kita adalah apa? Tukar simbol, terbalikkan. Positif tukar jadi negatif. 3 tukar jadi 1/3. Ini kita punya M normal. Yang kita nak untuk ni betul, untuk persamaan normal. Okey, baru boleh buat persamaan normal. Apa persamaan normal? Y sama dengan negatif 1/3 X tambah C. Macam mana nak cari C? Kita ada koordinat ni. 3, 4. Masukkan koordinat 3, 4 tu. Jadi 3, 4 koordinat kita adalah Y dia 4. 1/3 X kita 3. Tambah C. Potong-potong. Negatif 1 pergi sebelah. Dapat C kita 5. Jadi apa persamaan normal? Cantik. Y sama dengan negatif 1/3 X campur 5. Siap. Tulis kat gambar bagi jelas. Y sama dengan negatif 1/3 X campur 5. Boleh itu cerita untuk apa? Persamaan tangent yang tadi. Persamaan normal.
Apa kaitan dengan pembezaan? Hanya melibatkan kecerunan. Pembezaan adalah apa? Kecerunan tangent pada titik tertentu. Dia tak boleh kata kecerunan tangent apa? Dy dx. Tak boleh. Dy dx saja dia bukan kecerunan tangent. Dy dx saja adalah fungsi kecerunan. Kan? Kita panggil dia gradient function. Fungsi kecerunan. Bila ada titik tertentu, baru dia jadi kecerunan saja. Kan? Okey? Kita potong. Habis. B settle. C settle. Sekarang nak buat C pula. Okey. Sampai kat sini, koordinat C ialah titik pertemuan persamaan serentak. Titik pertemuan adalah persamaan serentak. Siapa yang terlibat? AC dengan BC. Dua-dua garis tu lah. Dari C kita nak buat persamaan serentak. Keluarkan persamaan. Yang pertama Y sama dengan negatif X campur 3. Yang mula-mula tadi. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan negatif 1/3 X campur 5. Buat saja persamaan serentak. Kaedah apa? Kaedah apa pun tak apa. Saya buat kaedah penggantian. Sebab saya nampak Y dengan Y ni. Kan? Tapi kalau nak cepat, guna kaedah penghapusan. Sebab boleh pakai calculator. Kalau kaedah penghapusan, kamu susun dulu. Ni susun jadi X plus Y equal to 3. Ini pergi sebelah. Negatif 1/3 X campur Y sama dengan 5. Ambil kalkulator, terus dapat X dan Y. Siap. Okay. Cuba ambil kalkulator tengok berapa koordinat dapat. Mana kalkulator saya hilang? Mod. Mod. 3 kali mod. Equation unknown 2. 1. Oh, kalkulator saya ni tak boleh pegang. Kena letak. Satu. Negatif 3 dengan 6. Negatif 3 dengan 6. Lembab lah saya pakai kalkulator depan. Okay, negatif 3 dengan Y dapat 6. Jadi koordinat kita kat situ adalah, untuk koordinat C adalah negatif 3 dengan 6. Okey, persoalan dia. Boleh ke buat jalan kerja ni? Kan? Boleh ke buat jalan kerja ni? Tengok markah. Tengok markah. Contoh kan. Contoh, soalan ni ada A, B, C tadi. Kalau dia bagi 6 markah, maksudnya 2, 2, 2. Nampak? Kalau 2, 2, 2 boleh sangatlah yang ni. Nampak? Kan? Boleh pakai. Tak ada masalah. Kalau dia bagi markah dia, contoh, persamaan serentak. Tiba-tiba kamu dapat persamaan serentak, markah dia 4. Kalau markah ke-4, kena tunjuk jalan kerja sikit. Kena buat teknik penghapusan betul-betul. Kalau 4 markah. Sebab standard untuk persamaan serentak yang kita guna kalkulator, markah dia 2 sahaja. Yang guna kalkulator kan. Kalau kamu nak poyo-poyo, kamu buat je lah. Tak ada masalah, buat je. Contoh kaedah kita panggil dia, kaedah poyo-poyo. Jawapan dah asal. Jawapan dah hafal. Negatif 3, 6. Okey. Buat kaedah poyo-poyo. Poyo-poyo macam ni. Contoh. Y dengan Y. Potong-potong. Macam tu je. Apa yang tinggal? X. Terus. Tiba-tiba je. X berapa tadi? Berapa X? Negatif 3 Tiba-tiba ni kaedah poyo-poyo namanya. Nampak? Lepas tu ambil satu. Salin. Y sama dengan negatif X tambah 3. Gantikan saja. Y sama dengan negatif 3 campur 3. Dapat 6. Dah. Ini kalau 4 markah. Kalau 2 tak payahlah. Tak ada markah pun benda-benda ni. Dia jawapan terus. Kaedah apa dia gunakan? Sebab apa? Kamu tengok soalan dia. Soalan dia suruh cari titik C. Dia bukan suruh buat soalan serentak. Kamu tahu buat soalan serentak, situ dah 1 markah. Jawapan betul, 1 markah. Itu saja. Okey? Jom kita tengok soalan nombor 2 pula. Boleh? Nombor 2. Dia dalam exam biasanya kalau pembezaan ni memang favorite ni lah soalan dia. Bukan yang ini. Bukan macam ni. Bahagian ni. Iaitu aplikasi. Aplikasi pembezaan. Ada 4 semua. Yang ni yang memang selalu ditanya dalam exam. Yang ini yang juga yang menyebabkan ramai pelajar kata pembezaan susah cikgu. Sebenarnya pembezaan taklah susah sangat. Susah saya cakap senang nipu lah kan. Tapi saya kena cakap senang jugalah kan. Itu pun saya cakap senang pun careless juga banyak.
Persamaan bagi satu lengkung ialah Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 2. A, cari persamaan normal. Dia nak apa? Persamaan normal pada lengkung itu pada titik A 1 negatif 5. Kita dah nampak dah tadi. Apa formula untuk persamaan normal? Sebelum keluar formula, kita tulis dulu. Datang apa persamaan normal ni? Persamaan normal adalah Y sama dengan MX tambah C. Yang mana M dia adalah M normal. Tu kita keluarkan. Apa kaitan dengan, macam mana nak buat pula kaitan dengan persamaan semua? Formula seterusnya. Iaitu, tarik. M tangent adalah sama dengan dy dx. Yang mana M normal kita yang nak cari ni adalah sama dengan negatif 1 per M tangent. Dia berjangkit cerita dia. Kan? Jadi apa nak kena buat dulu? Kita pergi buat dy dx dulu. Nak cari M tangent sama dengan dy dx. Dy dx adalah 4x tolak 5. Berapa x-nya? Masukkan x kita 1. Salah bracket. 4 dulu baru 1. Tolak 5. Dapat apa? Negatif 1. Itu M tangent. Yang kita nak sekarang apa? Persamaan normal. Jadi M normal kita sama dengan tukar simbol. 1 kau pusing macam mana pun tetap nombor 1. Kan? Kalau nombor 2 pusing jadi ha. Itu cerita dia. Kan? MN dah dapat. Terus Y sama dengan X tambah C. Cari C. Masukkan koordinat dia penuh. Negatif 5. 1 tambah C. C dapat negatif 6. Ini jawapan kita. Oleh sebab itu persamaan normal adalah Y sama dengan X tambah X tolak 6. Siap. Okey, itu persamaan normal. Okey, B. Apa soalan B diminta pula? Normal itu bertemu lengkung sekali lagi. Wow. Di titik B, cari koordinat B. Ini ni biasa ni. Okey, sekarang kita ada lengkung. Okey, kita lakar lebih kurang lengkung kita. Lakar lebih kurang. Bila kita lakar lengkung, kamu akan dapati lengkung ni bentuknya senyum. Itu cukup. Dah, senyum. Okey, normal dia kata. Ada satu normal. Normal kat mana-mana, tarik je. Kalau letak ini lebih kurangnya kita agak-agak je. Tak semestinya garis macam ni. Kita tengok keturunan dia. Oh sorry, salah. Kenapa saya kata salah? Keturunan normal saya adalah positif. Jadi graf kita macam tu. Macam ni lah. Nampak? Katakan yang inilah koordinat kita yang pertama tadi. Kita ambil koordinat A kita. Adalah 1 dan negatif 5. Nampak? Jadi macam mana cari koordinat satu lagi? Itu soalan dia. Dia kata normal bertemu lengkung, cari koordinat B. Yang ni koordinat B. Yang ini sebenarnya kita gunakan, kita panggil dia pintasan. Bila pintasan, kita buat macam kita buat faktor. Sama je. Cuma persamaan ini, iaitu Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 2, haruslah buat persamaan serentak dengan garis dia. Y sama dengan X tolak 6. Bila kita buat persamaan serentak, dia akan jadi kuadratik. Bila jadi kuadratik, kita faktor, kita akan dapat dua jawapan. Nampak? Y dengan Y, buang. 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 2 sama dengan X tolak 6. 2X kuasa 2 tolak 5 tolak 1 tolak 6. Tolak 2 campur 6 campur 4 sama dengan 0. Ambil kalkulator, faktor saja. Salah satu jawapan kamu kena dapat 1. Baru betul. Kalau tak dapat 1 salah satu jawapan, maksudnya ada something wrong kita buat. Siapa tolong faktor? Kalkulator saya dah agak sewil hari ni. Dua dengan satu. 2 dengan 1. Nampak yang saya dengar ada tak nombor 1? Ada nombor 1. Betul tak? Kalau tak ada nombor 1, something wrong. Bila ada nombor 1, saya tulis 1 dan 2 kan. Okey. Jadi maksudnya seorang dah betul.
Okay, seorang lagi macam mana dapat? Kita dapatkan Y dia. Kita check apa? Check bagi dapat. Betul tak ada kita 5? Kita pakai yang mana? Jangan pakai yang square-square ni. Kita pakai yang senang lah. Kan senang tak? Jadi Y sama dengan 1 tolak 6 dapat negatif 5. Cantik. Yang ini pula. Y sama dengan 2 tolak 6 dapat negatif 4. Jadi koordinat B kita terus dapat iaitu 2 negatif 4. Itu kisah dia kan. Sama kalau dia memotong dua tempat ni, kalau garis lurus memotong lengkung, dia seperti kita buat apa? Mencari punca dalam kuadratik. Iaitu kita samakan persamaan tu, hilangkan Y dia, tinggal X, samakan dengan kosong, jadi kuadratik, faktor, dapatlah X dia. Dah dapat X, baru masuk ke dalam mana-mana Y yang kamu rasa senang. Okey? Itu soalan B. Soalan C. Seterusnya, cari koordinat titik tengah AB. Titik tengah purata saja. Senang. Titik tengah hanyalah purata. Okey. Jadi A ada. Mana koordinat A saya? 1 negatif 5. Dan B pula adalah 2 negatif 4. Maka titik tengah TT. TT dia purata je. 1 campur 2, 1 campur 2 bahagi 2. Purata titik tengah. Negatif 5 campur negatif 4 bahagi 2. Sama. Dapat jawapan dia, titik tengah dia adalah 3/2 iaitu 1.5. Saya tulis 3/2 lah. 3/2. Yang ini negatif 9/2. Dah. Siap. Senang je. Titik tengah senang. Kecuali kalau dia bagi ada persamaan, ada nisbah, itu kena pakai nisbah lah. Kembali kepada topik tahun lepas, iaitu koordinat geometri. Okey? Boleh faham Saya teruskan. Kita teruskan masuk soalan seterusnya, nombor 3. Mana madam? Nombor 3 pula. Okey, nombor 3 ada gambar. Ada gambar, kita lukis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Curve dia begini. Okey. Ada paksi Y. Ada paksi X. Ada tangent ni. Kenalah. Kena dekat P. 21. Lepas tu ada macam normal je. Normal lah ni. Ya, 90 degree. Betul ke? Saya boleh letak je normal dia. Betul-betul. Okey, kemudian persamaan dia bagi untuk curve Y sama dengan AX square minus 4X plus B. Okey, kat sini ada satu titik yang mana Q 1/2, 1/2. Okey, 3/2. Kosong. Ini titik R. Okey. Itu saja dekat gambar. Kita tengok apa maklumat dekat soalan pula kan. Dalam rajah sebelah, tangent kepada lengkung di P21. Cantik betul tangent kita. Kan? Menyilang paksi X di Q. Menyilang paksi X di Q. Normal di P pula menyilang paksi Y di R. Paksi X di R. Okey, betul normal dengan tangent tu. Nilai A dan nilai B. Sama cerita dia. Bila kita ada benda ni, kan? Kita panggil dia apa? Ini adalah tangent. Jadi kita boleh dapatkan kecerunan tangent. Apa kecerunan tangent? Kecerunan tangent adalah dy dx. Kecerunan tangent adalah dy dx. Okey, itu yang pertama. Apa dy dx dia? Jom. A Y sama dengan AX kuasa 2 tolak 4X campur B. Kita akan dapat dy dx sama dengan 2AX tolak 4. Cikgu, ni kuasa 3, cikgu. Oh, mana? Kuasa 3 atas tu. Oh, saya salah salin. Kuasa 3. Saya rasa dia salah ni, kuasa 2 ni. Graf kuasa 2 ni.
Cuba kamu tengok belakang jap. Tengok So, jawapan. saya buat jawapan dia dapat memang kuasa 3 tu. Memang dipakai kuasa 3. Memang dia pakai kuasa 3. kuadratik. Tapi graf ni graf kuasa 2. Itu pelik tu. Graf ni adalah graf kuasa 2. Mungkin lah. Mungkin. Kita ikut dia. Kita ikut dia dulu. Kita ikut dia. Kalau bukan, kita tukar. Kuasa 3. Kalau kuasa 3, kat sini dia akan jadi 3AX kuasa 2. 3AX kuasa 2 kan. Okay. Jadi dy dx kita ni adalah kecurunan tangent. Jadi kat sini kamu tengok, kita boleh dapat kecurunan dia. Kecurunan tangent secara koordinat pun kita boleh dapat. Secara koordinat. Maksudnya, kita boleh dapat kecurunan tangent yang ini dengan menggunakan formula 1 Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Nampak? Saya boleh guna formula ni Yang mana kat sini Y1 kita adalah saya ambil 1 tolak dengan 0 per dengan 2 tolak dengan 1.5. Jadi kita akan dapat 1 per 0.5 sama dengan 2. Okey, kecurunan dia 2. Jadi dy dx juga adalah sama dengan 2. Itu. Dekat mana? Bila berlaku dia, x dia pun 2. X dia pun 2. Jadi saya gantikan sama dengan 3 A 2 kuasa 2 tolak 4 sama dengan 2. Sini kita akan dapat A. 4 kali 3, 12A tolak 4 sama dengan 2. 12A sama dengan 6. A sama dengan 1/2. Cuba tengok jawapan. 1/2 ke? Saya rasa persamaan ni patutnya kuadratik je. Jawapan belakang berapa? 1/2. 1/2? Sama. Okey lah. Kita follow Okey. Seterusnya soalan dia B pula. A dah dapat, B pula. B tu kita ada persamaan penuh. Iaitu Y sama dengan A kita dah ada, kita dah boleh masuk. 1/2 X kuasa 3 tolak 4X campur B. Kita boleh guna koordinat yang kita ada dekat graf ni, lengkung ni. Iaitu koordinat kita 2, 1. Kita masuklah. Kita kena masuk. Yang tinggal nanti B. Kamu tengok. Jadi Y sama dengan 1/2. X kita 2 kuasa 3 tolak 4 kali 2 campur B. Jadi di sini saya potong 8 bahagi 2, 4. Tolak dengan 8 campur B sama dengan 1. 4 tolak 8, negatif 4. Negatif 4 pindah sebelah, campur 4. 1 campur 4 sama dengan B. Oleh sebab itu kita akan dapat B sama dengan 5. Okey? Itu dapat A dengan B. Yang mana kita lengkapkan persamaan yang asal. B pula. Cikgu. Ya. P tu kan cikgu. Kita pakai dia sebab dia memang koordinat graf tu cikgu. Sebab yang ini P ni adalah koordinat lengkung ni. Sebab bila dia tangent sini dia kongsi koordinat. Dua-dua garis ni dengan garis ni dengan lengkung adalah pada koordinat yang titik yang sama. Jadi sebab tu dia boleh mewakili garis ni, dia juga boleh mewakili lengkung tu. Tempat lain tak boleh, QR tak boleh. Hanya dekat P saja. Sebab P tu kena pada lengkung. Bila dia kena lengkung, maksudnya kita boleh gantilah dalam lengkung. Kalau kita ganti dalam lengkung dapat, dalam garis pun dapat. Sebab dua-dua. Boleh Okey? Boleh faham. Okey, B apa ni? Persamaan normal di titik P. Dia dah senang dah. Sebab apa? Kita dah ada kecurunan tangent. Bila kita dah ada kecurunan tangent, senanglah kita nak cari kecurunan normal. Saya tulis dulu nanti lupa. Berapa A kita tadi? 1/2. Persamaan ni dah jadi 1/2. B kita tadi 5. Okey. Jadi kecurunan
M tangent kita sama dengan 2 kita dah buat. Jadi M normal kita sama dengan apa? Tukar simbol negatif. Terbalikkan 1/2. Jadi persamaan normal Y sama dengan negatif 1/2 X tambah C. Koordinat mana nak pakai? Sama. Koordinat P tu juga. Sebab P ni, garis di, lengkung semua guna titik yang sama. Jadi koordinat kita pakai adalah 2, 1 juga. 1, negatif 1/2. X kita 2 campur C, potong-potong. Pergi sebelah, 1 campur 1 dapat 2. Jadi persamaan normal kita Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 2. Ini kita panggil persamaan normal tesis ni. Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 2. Okey? Jadi yang ini 5. Yang ini 2. Okey lah. Ngam lah cantik. Okey? Koordinat R. Koordinat R. Koordinat R kita boleh gunakan apa? Kecerunan. Ataupun kita boleh guna pintasan. Mana senang lah. Okey. Sebab R ni juga adalah pintasan. Paling senang kita pakai pintasan. Jadi apa pintasan Y? Pintasan Y pula. Pintasan X maksudnya apa? Koordinat kita adalah R. Saya letak R lah. R kosong. Jadi Y dia kosong. Ganti masuk saja. Kosong sama dengan negatif 1/2. X saya gantikan dengan R saja. Campur 2. Saya akan dapat kat situ. Negatif 2 pindah dulu. R lah. Senang. Saya pindah ni lah. 2. Jadi R sama dengan 4. Jadi koordinat kita dekat R adalah 4, 0. Sini saja letak R. Nak letak X pun tak apa. Tak ada masalah. Kita hanya perwakilan kepada benda yang kita nak cari sekejap. Okey. Luas segitiga PQR. PQR. Luas segitiga. Jangan kau pergi pakai buat formula luas segitiga lain pula. Ini melibatkan koordinat. Bila melibatkan koordinat, dia tak ada dalam pembezaan tau. Jenuh kau cari nanti. Dia bila tak koordinat, dia melibatkan koordinat. Jadi R kita adalah 40 saya tinggal. Jadi bila nak cari luas segitiga PQR, kita kena ada koordinat dulu. P, Q dan R. Tiga-tiga koordinat ni kena ada. Baru boleh cari. Koordinat P kita 2, 1. Koordinat Q kita 1.5. Kosong. Koordinat R kita 4, 0. Kan kita dah boleh guna formula apa? Luas segitiga sama dengan 1/2. Nampak kan? Yang terbaik kalau nak guna formula ni, lawan arah jam. Kalau lawan arah jam, saya akan letak P dulu. 2, 1. Lepas P, dia pergi dekat Q. 1.50. Lepas tu baru R. 40. Dia kena patah balik dekat P semula. Okey. Ini kita belajar tahun lepas dalam topik apa? Koordinat geometri. Lepas tu kita buat apa? 1/2. Modulus ni tetap ada 2 kurungan. Okey. Kurungan yang pertama adalah geng bawah ni. Geng bawah dulu. Bawah. 0, 0, 4. 4. Senang je. Kan? Kemudian lawan apa? Tolak dengan geng atas. Geng atas. Geng atas 1.5, 0, 0. 1.5. Dapatlah jawapan kita 1/2. 4 tolak 1.5, 3, 2,5. 2,5 2,5 maksudnya 5/2. Dapatlah jawapan kita, luas kita adalah 5/4. Begitu. Jadi dia tak semestinya masa buat topik ni, sebab tu dia jadi susah. Ada apa belajar susah apa. Masa dia belajar topik koordinat pun dia sangkut. Bila masuk pembezaan, dia 2 kali sangkut. Sebab tu kita belajar, kita teruskan belajar untuk apa? Nak uraikan segala kesangkutan tu. Perkataan dia, kesangkutan. Jadi boleh ingat sambil kita buat topik pembezaan, kita dah buat revision sikit topik apa? Koordinat geometri. Kita teruskan soalan nombor 4. Baik. Boleh? Boleh? Okey. Cikgu. Oh, okey. Okey. Yang R tu yang garis normal punya kan cikgu? Normal punya. Okey.
Oh, tu sebab pakai -1/2 punya persamaan. Sebab tu saya pakai persamaan yang ni. Sebab kita tengok siapa punya. Baik cikgu, terima kasih. Boleh. Oh, kira berguna. Ni dahsyat ni. Pemadam ni saya bawa beli dekat kedai Eco. Span cuci pinggan. Sangat berguna. Cantik. Nombor 4. Nombor 4 pun kita ada gambar. Saya cuba lukis. Alamak, kenapa gambarnya macam tu? Oh, memang macam tu kan? Saya ingat itu. Kena ikut dia juga. Okey. Potong. Dia ada P, 1,5 dan juga Q. Dia bagi persamaan garis lurus ni. 3Y tolak X sama dengan 14. Lengkung Y sama dengan AX campur B per X. Okey, baik. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung AX tambah B per X. Garis 3Y tolak X sama dengan 14 adalah normal. Bila nampak normal aja, apa formula kita? Kita hanya tahu kecerunan normal. Kecerunan tangent pula. Kecerunan normal. Kan? Kecerunan normal adalah sama dengan apa? Terbalik cerita dia. Kalau kecerunan normal, dia sama -1 per kecerunan tangent. Sama dia. Okay? Jadi macam mana dapat kecerunan normal? Nampak? Saya tak boleh baca soalan lagi ni. Sebab saya nampak benda tu, saya nak selesai dulu. 3Y tolak X sama dengan 14. Jadi kita kena jadikan dia persamaan garis lurus jenis kecerunan. Iaitu 3Y sama dengan X campur 14. Bila 3 pindah, jangan pindah panjang. 1/1. Jadi Y sama dengan 1/3X campur dengan 14/3. Ini saya panggil dia pindah 1/1. Supaya kita akan dapat jelas benda ni. Ini adalah apa? M dia. Ini adalah kita panggil dia M normal. Sama dengan 1/3. Kita sambung baca. Normal ini bertemu lengkung sekali lagi di titik Q. Kita dah tahulah kalau dia jumpa sekali lagi macam kita buat apa tadi? Mungkin kita boleh guna macam buat persamaan serentak tu kan. Okey. Cari nilai A dan nilai B. Cari nilai A dan nilai B. Okey. Yang pertama, kita dah buat dah. Kecerunan normal. Apa kaitan dengan lengkung ni? Y sama dengan AX campur B per X. Dia sama juga cerita dia. Kita kena dapatkan daripada lengkung, kita hanya boleh dapat kecerunan tangent. Kan? Kecerunan tangent saja. Apa kecerunan tangent? Dy dx. Apa dy dx dia? Sebelum buat ni dulu bawah naikkan ke atas pada Oh nampak. X -1. Jom kita buat dy dx. Ni akan jadi apa? AX jadi A saja. -1 pergi depan. Tolak B X -2. M tangent kita. Berapa M tangent? Kita ada M normal. Jadi M tangent macam mana? Terbalikkan, tukar simbol. Jadi M tangent adalah sama dengan -3. Terbalikkan, tukar simbol. Di sini kita dah boleh letak apa? -3. Berapa X-nya? Tengok dekat mana benda tu berlaku. Dekat P. Jadi X dia adalah 1. Jadi -3 sama dengan A tolak B kali dengan 1. Sebab apa 1? 1. Kuasa berapa pun tak kisahlah. Negatif berapa pun. Jawapan dia tetap 1. Jadi kat sini kita akan dapat satu persamaan. Yang mana? A tolak B sama dengan -3. Persamaan yang pertama. Mana yang keduanya? Macam tadi. Kita masuk koordinat. Masuk koordinat ke lengkung tu. Jadi Y sama dengan AX campur B per X. Kita masuk koordinat dia 1,5, Y5, X1, A campur B. Nampak? Sekarang kita dah boleh buat apa? Persamaan serentak. Dah boleh buat. Bagi susun bagi cantik. Bagi cantik. A campur B sama dengan 5. A tolak B sama dengan -3. Tolong, tak puan? Pakai kalkulator je.
Simple. Satu dengan 4. 1 dengan 4. Ya, betul. 1 dengan 4. Siaplah A dengan B. Nampak? Dah 2 kali buat soalan ni. Bentuk dia macam lain sikit pun tapi jalan kerja tetap sama. 1 dapat daripada kecurunan. Kita pakai pembezaan. 1 lagi direct dia masuk. Akan dapat 2 persamaan. 2 persamaan tu kita boleh gunakan persamaan serentak untuk selesaikan. Okey? Jadi saya dah dapat A saya masukkan. Nanti lupa pula. Jadi persamaan kita kat sini dah bertukar menjadi Y sama dengan X campur B per balik pula B. 4 per X. Okey, baru betul. Dah cantik. Dah boleh. So, apa soalan B pula? Dia minta apa? Soalan B kat situ, dia minta persamaan tangent di titik P. Senang. Kenapa senang? Kita dah ada kecurunan. Jadi dah boleh buat dah. Y sama dengan MX tambah C. M tangent. Boleh masuk M tangent kita. Y sama dengan negatif 3X tambah C. Kena nak cari C. Masuk koordinat pula. Koordinat kita 5. Negatif 3. 1 tambah C. Dapat apa? 8. Jadi jawapan kita Y sama dengan negatif 3X campur 8. Selesai untuk persamaan tangent. Okey. Koordinat Q. Koordinat Q pula dia nak. Nampak? Macam mana cari koordinat Q? Q macam tadi. Kita boleh buat apa? Persamaan serentak untuk dua-dua. Dua-dua sekali. Contoh, saya gunakan apa? Yang pertama, Y sama dengan X tambah 4 per X. Dan seorang lagi, garis kita ni adalah 3Y tolak X sama dengan 14. Kan? Jadi saya akan gantikan Y saya ni. Masuk sini. Kita guna kaedah penggantian. Okey. Jadi kita akan dapat kat sini 3Y 3 kali dengan X campur 4 per X. Tolak X sama dengan 14. Okay, sebab dia ada per X kat sini. Jadi semua orang kena darab dengan X. Kan? Saya expand dulu takut salah. Kalau kamu tak expand takut kamu salah ganti. Semua dah jadi sama dengan kosong. Okay. Darab semua dengan X. Kita akan dapat 3X kuasa 2 campur 12 tolak X kuasa 2 tolak dengan 14X sama dengan kosong. Kan? 3, 2X kuasa 2 tolak 14X campur 12 sama dengan kosong. Dapatlah kuadratik dia. Kan? Macam biasa. Tolong, siapa puan? Siapa yang cekap pakai kalkulator ni? Enam dengan 1. 6 dengan 1. Ada 1? Cantik. Yang penting nak dengar nombor 1 tu. Sebab kalau tak ada, kita salah buat. Kan? Jadi 1 kita ada, maksudnya yang seorang lagi siapa? 6 lah. Kan? Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan 6. Jadi dia nak koordinat Q. Koordinat Q adalah 6Y. Masuk dekat yang mana? Ambil yang senang. Mana yang senang? Saya ambil dekat Y ni. Tiba-tiba yang ni saya rasa macam ni senang. Saya pakai itulah. Jadi Y sama dengan 6 campur dengan 4 per 6. Jadi kita akan dapat 6 campur 4 per 6. Alah, point pula kan. 2 per 3. 6 2 per 3. 6 2 per 3. 6 2 per 3 maksudnya 18, 20. 20 per 3. Jadi koordinat untuk Q kita adalah 6, 20 per 3. Okey. Koordinat titik tengah PQ. Dia tanya soalan sama lah. Yang tu yang saya tak berapa best tu kan. Sebab apa? Kita dah tahu. Koordinat P dengan Q. Jadi P kita ada tadi apa? 1, 5. Titik tengah. Titik tengah sama dengan kita terus buat purata. 6 campur 1
per 2, 20 per 3 campur 5 per 2. Jadi kita akan dapat jawapan. Yang ni senang, 7 per 2 je. Yang ni kacau ni. Berapa? 20 per 3 campur 5 bahagi 2. 20. 3. 15. 35 per 6. Betul? Betul. Okey, selesai. Kan? Itu cerita dia. Tapi senang sebab apa? Kita dah buat 2 kali soalan yang sama je, cerita dia soalan sama. Kan? Okey, kita pergi nombor 5 pula. Soalan yang terakhir bahagian ni. Okey, boleh? Nombor 5. Pagi tadi saya biasa-biasa lah. Start 1 pagi saya ajar pelajar IGCSE. Kemudian saya post kat dekat saya punya channel. Kamu boleh tengok juga untuk knowledge. Topik yang sama, perbezaan. Cuma dia lain sikit lah. Okay. Nombor 5. Tengok. A. Tangent kepada lengkung Y sama dengan punca kuasa 2, 2X campur 1 di titik A 43 memotong paksi X di B. Okay. Dia kata tangent memotong paksi X di B. Jadi B koordinat dia apa? Potong paksi X. Jadi X kosong. Bagi nampak tu cerita dia. Cari jarak AB pula. Jadi nak cari jarak AB, kena carilah koordinat B ni. Kan? Jadi dia kata apa? Tangent kepada lengkung. Tangent maksudnya yang kita ada adalah kecerunan tangent. Kecerunan tangent ya. Okay. Sama dengan dy dx. Boleh? Kecerunan tangent juga sama juga formula kecerunan. Apa formula kecerunan? Kita boleh guna koordinat. Ni. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Boleh juga. Jadi 2 maklumat kita ada. Yang pertama saya akan gunakan dy dx. Okey, saya akan guna dy dx dulu sebab dy dx susah sikit. Ada punca kuasa. Jadi saya Y sama dengan 2X tambah 1 kuasa 1 per 2 dy dx sama dengan 2X campur 1 salin bracket darab depan tolak 1. 1 per 2 tolak 1. Negatif 1 per 2 beza dalam bawah belakang. Yang ini sangat penting. Kan? Kita panggil dia chain rule ni. Kan? Potong-potong yang tinggal adalah 1 per punca kuasa 2X campur 1. Masukkan X dia. Berapa X dia? Ni. Nampak? Saya masukkan 1 per punca kuasa 2. 2 kali 4 campur 1. Dapat 1 per 3. 9 kan? Dapat 1 per 3. Itu apa? Kecerunan tangent. Okay. Bila dapat kecerunan tangent, boleh tak masuk sini? Boleh. Dah boleh masuk sini lah. Jadi saya akan masukkan kat sini. Jadi, Y2. 3. Tolak kosong. Per dengan 4. Tolak X. Sama dengan kecerunan yang sama. 1 per 3. Kan? Darab silang. Sup. Dapat 9. Ni. Sama dengan 4 tolak X, kita akan dapat X sama dengan 4 tolak 9, X dapat negatif 5. Soalan dia minta apa? Cari jarak AB. Jadi kita dah ada koordinat. Jadi A, B, koordinat A kita adalah 4, 3. Koordinat B kita adalah apa? Negatif 5, 0. Jadi jarak, formula jarak. Jarak sama dengan punca kuasa 2. 2 kurungan. Okay. Tambah
kuasa 2, kuasa 2. Pythagoras theorem punya formula kan. Masukkan. Formula dia apa? Kita tulis formula tu kan. X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. Jadi kita akan dapat square root X2 kita mana-manalah 4 tolak negatif 5 kuasa 2 campur 3 tolak kosong kuasa 2. Dan kita akan dapat jawapan kita kat sini 9. 9 kuasa 2 81 campur dengan 9. Dapat jawapan punca kuasa 2 90. Okey. Yang ni kamu tolong cek tengok jawapan. Betul tak? Punca kuasa 2 90. Ataupun dia bagi jawapan dalam point. Dia bagi 3, punca kuasa 2 10. Oh, dia bagi dalam bentuk set. Dalam bentuk set kan? Kita tukar. 90 maksudnya 9 darab 10. Sama juga dengan punca kuasa 2 9 darab dengan punca kuasa 2 10. Punca kuasa 2 9 adalah 3 set 10. Itu jawapan yang dia bagilah. Cara tukar dia. Okey? Jom kita tengok soalan B dia pula. Boleh A? Okey? Yang ni. Kadang-kadang kamu tak perasan ni. Yang ni kena ingat ni. Kecurunan ni. Formula kecurunan. Dua-dua mendapat kecurunan. Bila dua-dua dapat kecurunan, kita boleh samakan. Konsep yang kita gunakan apa? Samakan, bandingkan. Kita compare dua-dua ni. Jadi kita terus pergi dekat nombor 5 juga. B. Okey. Nombor 5B pula. Tangent kepada lengkung. Okey, fine. Saya salin dulu. Y sama dengan HX cube. Tambah dengan KX. Tambah dengan 2. D. 1/2. Dia kata apa? Tangent kepada lengkung adalah selari dengan nomor kepada lengkung. Wow. Okey. Jadi kita ambil kat sini. Y sama dengan X kuasa 2 campur 6X campur 4. Negatif 2, negatif 4. Perkataan dia apa? Selari. Tangent dia dengan normal dia selari. Selari apa? Selari maksudnya kecurunannya sama. Jadi kat sini dia kata tangent. Jadi kecurunan tangent kita kat sini adalah dy dx pada ketika x sama dengan 1. Kita dapat yang ini dulu nanti. Kan? Kat sini pula kita kena cari, dia kata normal. Normal maksudnya m tangent dulu sama dengan dy dx pada ketika x sama dengan negatif 2. Kemudian kena tukar kepada m normal. Negatif 1/m tangent. Okey, yang ini baru sama dengan. Sebab selari akan jadi sama. Ini idea dia. Saya akan buat satu-satu. Yang atas dulu. Yang atas saya akan buat m tangent dia sama dengan 3hx kuasa 2 campur dengan k. Masukkan dia punya x dia 1. Jadi kita akan dapat 3h campur dengan k sama dengan m tangent. Itu yang pertama. Yang bawah apa? Kita kena buat 2 kali. Buat m tangent dulu, kemudian buat m normal. Jadi m tangent yang bawah ni adalah 2x campur 6 pada ketika x kita negatif 2. Kita akan dapat 6 tolak 4 dapat 2. Okey, ini m tangent. Dia cerita yang selari adalah normal. Jadi kita tukar jadi m normalnya adalah terbalikkan. Negatif 1/2. Ini sama dengan ni. Wah, ini sama dengan ni. Saya akan masukkan. Saya akan dapat kat sini. 3h campur k sama dengan negatif 1/2. Alamak, tak siap. Kamu kena ingat. Bila ada 2 unknown macam ni, maksudnya apa? Kena ada 2 persamaan yang melibatkan h dengan k. Mana seorang lagi? Masuk direct. Sama jadi. Masuk direct. Masuk direct apa jadi?
Ini question kita nombor 1. Masuk direct. Saya akan dapat Y kita 1/2. X kita 1 kan. Dia H kali 1 campur K kali 1 campur 2. Sini kita akan dapat H plus K setengah tolak 2. Setengah tolak 2 maksudnya negatif 1/2. Negatif 3/2. Jadi kita dah dapat 2 persamaan. Saya susun je. Kamu boleh buat serentak kan. 3H campur K sama dengan negatif 1/2. Manakala H campur K sama dengan negatif 3/2. Pakai kalkulator je dapatlah H dan juga K. Boleh faham Okay. Panjang tak cerita dia? Nampak simple je soalan. Dapat? Berapa? 1/2 dengan negatif 2. 1/2 dengan negatif 2. Maksudnya 1/2 tu H dah kan? 1/2 dengan negatif 2. Betul ke jawapan? Okey. Sama kan? Betul. Okey. Cantik. Habislah cerita ni. Cerita pasal apa? Kegunaan yang pertama. Dy dx ada kaitan dengan apa? Kecerunan tangent. Bila kamu tahu kecerunan tangent, dia pergi kepada kecerunan normal. Bila kamu tahu kecerunan normal, dia boleh pergi kepada persamaan tangent, persamaan normal dan seangkatan dengannya. Yang lain, ada tadi kita buat apa? Pertemuan dua garis, kan? Potong garis, memotong lengkung dua titik sama serentak. Itulah kaitan yang biasa kita gunakan. Okey, jom kita pergi bahagian kegunaan seterusnya. 2.10. Okey, kita dah masuk 2.10, 2.9 dah. 2.10 dah. 2.10 cerita pasal apa? Koordinat titik pusingan. Koordinat titik pusingan. Dia panggil turning point. Titik pusingan. Turning point. Titik pegun. Macam mana eja ni? Star, show, neri ke? Neri. Tak apa. Yang kamu belajar bahasa Inggeris, kamu betulkan ejaan saya. Saya selalu confuse tu. Nari ke neri? Titik pegun, titik minimum or maximum. Minimum or maximum point. Okay. Ketiga-tiga binatang ni adalah benda yang sama. Nampak? Apa cerita dia? Ketiga-tiga benda ni menggunakan formula dy dx sama dengan kosong. Why? Nampak? Kenapa sama je? Okay, yang pertama. Okay, semua ni cerita dia paling senang kita explain dekat kuadratik. Contoh, titik pusingan. Bila kamu buat titik pusingan, cerita dia, kuadratik ni paling senang adalah kita panggil dia projectile. Projectile maksudnya kita baling something. Bila kita baling something, kita baling bola lah naik ke atas. Dia akan jadi satu lengkung. Nampak? Titik pusingan kat mana? Titik pusingan lah titik kat mana dia buat U-turn. Dekat mana dia buat U-turn? Sini. Sampai sini. Titik ni kita panggil dia titik
pusingan. Dekat dia buat U-turn. Sebab itu kita panggil dia turning point. Okay? Titik pusingan ni berlaku macam mana? Cuba tengok kembali tempat dia. Kalau kat sini tangent dia dekat sini tangent dia macam ni. Dekat titik ni tangent dia macam tu. Nampak? Tangent apa? Tangent adalah kecerunan. M sini adalah positif, M sini adalah negatif dan M sini adalah zero. Siapa M? M adalah dy dx. Sebab itulah formula kita dy dx equal to 0. Kenapa sama dengan dia orang ni? Titik pegun, apa maksud pegun? Pegun ni maksudnya dalam bahasa Melayu kita panggil dia berhenti seketika. Contoh kamu terpegun. Terpegun maksudnya kamu kena berhenti seketika. Kalau kau berhenti terus tu keras. Itu bukan terpegun, terkeras. Bahaya. Pegun tengok jalan balik, sambung. Itu kita panggil dia kita berhenti seketika, titik pegun. Kenapa berhenti? Nak U-turn, benda tu kena berhenti. Bila kamu baling marker ni, contoh baling ke atas, sampai ke dia punya maximum point, dia akan berhenti seketika, kemudian dia akan zoom turun balik. Nampak? Dia habis energi. Dia naik, habis energi, dia akan stop kejap, gravity tarik dia. Pom, turun. Itu kita panggil dia turning point. Stationary point. Tadi saya dah sebut, dekat mana dia punya turn tu? Maximum point. Sama cerita dia. Yang fizik pula lebih kurang dia cerita dia. Okay? Dan ada juga, ini graf kuadratik. Tahu? Kalau graf kubik, dia boleh berlaku macam lain tak? Sama cerita dia. Graf kubik, contoh saya ambil ni. Nampak? Dekat mana dia punya? Dia punya apa? Turning point. Ni sini. Turning point. Dia pergi zoom. Habis energi. Habis energi zoom itu bawah. Itu kubik. Sama tak cerita dia? Dekat ini kecurunan dia macam tu. Dekat sini kecurunan dia macam tu. Ini kecurunan dia macam tu. Sebab tu dia kalau macam ni, macam ni, ini kubik lah cerita dia. Kan? Kalau macam ni, ini kuadratik. Okey, itu cerita antara kita panggil dia titik pusingan, titik pegun, titik minimum atau maksimum. Cuma bila kita pakai kubik, dia tak adalah minimum maksimum, tak ada. Kubik ni dia to the infinity, to the negative infinity, dia tak ada minimum maksimum. Okey. Cuma poin yang kamu kena ingat apa? Dy dx sama dengan kosong. Okey. Bila dy dx dengan kosong, kamu akan dapatkan nilai x. Nampak? Bila kamu buat benda ni, kamu akan dapat nilai x. Nilai x ni, kamu kena masukkan ke dalam y. Persamaan y, baru kamu dapat y. Jadi kamu akan dapat satu set iaitu koordinat x dan y. Koordinat x dan y itulah namanya titik dia orang ni semua. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Cari koordinat titik pusingan. Tentukan sama ada titik pusingan adalah maksimum atau minimum. Oh, saya tahu. Ini ada O. Kan? Bila ada O, nak tentukan dia minimum maksimum, kita kena pakai apa? Minggu lepas punya. Kan? D2Y dx square. Nampak? Kalau D2Y dx square ni perbezaan kali kedua menghasilkan positif, maksudnya dia adalah graf dia senyum, jadi dia adalah minimum. Kalau dia negatif, dia bentuk dia masam, dia adalah maksimum. Itu untuk kuadratik. Okey, jom kita tengok cerita dia. Apa hal ya? Bagi A, Y sama dengan X kuasa 3 tolak 12X. Okey, jadi kita nak cari apa? Titik pusingan dulu. Apa formula kita? Dy dx equal to 0. Kan? Dapat X, X masuk dalam Y. Dia kena tulis ni nanti lupa. Kamu buat sampai dekat ni je seronok. Salah habis. Okay? Dy dx equal to 0 maksudnya apa? 3x square minus 12 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat kat sini bila kita faktorkan 3x kuasa 2 sama dengan 12. X kuasa 2 sama dengan 4. X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2.
Dua titik kita dapat. Okey? Sebab apa? Dia cube. Okey? Bila dua titik dapat, kita kena dapatkan Y pula. Siapa Y dia? Y kita masuk saja. Kalau 2, Y sama dengan 2 kuasa 3 tolak 12 kali 2. Dapat 8 tolak 24 dapat negatif 16. Seorang lagi pula. Y sama dengan negatif 2 kuasa 3 tolak 12 kali negatif 2. Jadi kita akan dapat kat sini negatif 8 campur 24. Kita akan dapat 16. Jadi koordinat yang pertama kita adalah 2 negatif 16. Koordinat kedua kita adalah negatif 2, 16. Yang mana satu minimum, yang mana satu maksimum? Kalau main teka-teka boleh main teka-teka, nama pun main teka-teka. Tapi tak semestinya betul. Kan? Main teka-teka maksudnya minimum, maksimum ni dia cerita dia pasal atas bawah. Kan? Balik. Max, min. Jadi bila atas bawah dia depend dekat Y lah. Kalau Y dia besar, ada atas. Kalau Y dia kecil, dia bawah. Contoh kalau kamu tiba-tiba jam, cikgu macam mana? Lupalah macam mana tentukan minimum. Kau main teka-teka. Dia 80% betul. Ada 2-3 soalan je salah. Contoh macam ni. Ini Y positif. Maksudnya Mamat ni mungkin dia akan jadi maksimum. Ini Y negatif. Ini minimum. Contoh. Itu main teka-teka je. Tapi dalam exam boleh ambil teka-teka. Sebab soalan dia kata tentukan. Kita tentu dapat asal markah. Kan? Tapi nak buat yang sebenarnya kena buat apa? D2Y. Per dx kuasa 2. Perbezaan kali kedua. Perbezaan kali pertama kita yang ini. Perbezaan kali kedua kita adalah 6x. Jadi kita hanya perlu gantikan. Untuk yang pertama 2. Jadi kat sini D2y dx square sama dengan 6 kali 2. Dapat. Dia tak perlu jawapan pun. Nak tahu positif negatif je. Positif. Maksudnya apa? Minimum. Betul tak teka tadi? Betul teka. Kan? Yang ini pula. D2y per dx square dapat apa? Kita masuk 6 kali negatif 2. Ini dapat negatif. Negatif maksudnya apa? Maksimum. Nampak? Baru A. Baru A sabar. A penuh whiteboard dah. Kan? Kita pergi B pula. Boleh buat kita buat sama tengok. Padam ni. Okey. Nombor 1, 2, 10. Nombor 1, B. Okey, apa persamaan kita? Jom tengok. P. Dia bagi persamaan kita Y sama dengan X. X tolak 6 kuasa 2. Tengok kan? Jadi apa kita nak buat ni? Kita perlu expand ke? Tak payahlah. Tapi kalau mampu expand lah. Tak payah expand pun tak apa. Sebab apa? Kita tahu formula kita. Yang penting kita kena buat apa? Dy dx. Dy dx sama dengan 0. Kat sini akan dapatkan X. Daripada X akan dapat Y balik. Koordinat kita adalah X dan Y. Dah dapat X dan Y, kita kena test. Kita guna D2Y dx squared. Kita test. Bila kita test ni, kalau dia positif, maksudnya apa? Minimum. Kalau dia negatif, maksimum. Itu kerja kita nak buat hari ni. Nampak? Okey, yang kita terus buat. Ini kita boleh kalau tak nak expand pun tak apa, kita boleh guna petua hasil darab. Petua hasil darab. Contoh kat sini saya nak pakai contoh petua, kalau pakai petua hasil darab kan. Dy dx sama dengan ni x, ini kita akan buat ni u, ni v, du. Bawah tu je. dv. Ni du 1. dv x tolak 6, 2 pergi depan, tinggal 1 kali 1. Lebih kurang. Kita buat rasa sikit-sikit. Apa formula untuk dy dx? Pakai u dengan v. Kita akan ambil u dv dulu. U dv kita akan dapat kat situ
2x x tolak 6. Okey, campur dengan V du. Ni. Dapat x tolak 6 kuasa 2. Boleh pakai macam ni, sama juga. Kan? Alah kau kena expand juga. Dan samakan dengan kosong. Bila kita samakan kosong, saya akan dapat yang ni, saya akan dapat 2x kuasa 2 tolak 12x campur dengan x kuasa 2 tolak 12x campur 36 sama dengan kosong. Saya jadikan dia kuadratik. 3x kuasa 2 tolak 24x campur 36 sama dengan kosong. Bila kita faktor, kita akan dapat 2 jawapan. Boleh? Kan? Tolong, Puan, sekejap. Di mana saya punya remote? Ya. 2 dengan 6. 2 dengan 6. 2 dengan 6. Okey. 2 dengan 6. Berapa y kita? Boleh pakai y kita. Jadi y kita akan dapat, kalau 2 maksudnya 2 kali 2 tolak 6 kuasa 2. Kita akan dapat 1632. Okey. Yang ini pula. Y sama dengan 2 kali 6 tolak 6 kuasa 2. Ini dapat kosong. Okey, jadi koordinat kita ada 2. Yang pertama adalah 232. Yang seterusnya adalah 60. Macam mana nak test? Sama je. Kita boleh buat apa? Perbezaan kali kedua. Mana perbezaan kita ni? Ni? Yang ni senang, yang dah expand ni. Nampak? Jadi D2Y dx kuasa 2 sama dengan 6x tolak 24. 6x tolak 24 boleh pakai. Kan? Jadi yang ini saya masukkan D2y dx kuasa 2 sama dengan 6 kali 2 tolak 24. Kamu tak perlu tentukan jawapan. Tak apa, saya kira. Kamu hanya perlu tahu positif atau negatif. 12 tolak negatif 24. Saya boleh tolong ambil ya. Negatif 12 dapat. Maksudnya dia adalah maksimum. Negatif maksimum. Okey. Yang ini kita tahu dah. Kalau dia ni maksimum, ini mesti minimum lah cerita dia. Jadi D2y dx square kita akan dapat kat sini 6 kali 6 tolak 24. Sini akan dapat 36 tolak 24, 12. Positif. Maksudnya apa? Minimum. Okey. Jadi kemahiran yang cekap yang kamu perlukan kamu cekap adalah kemahiran apa? Kemahiran pembezaan. Kemudian algebra. Dia simple je sebenarnya. Ganti-ganti pun dia simple je. Okey. Tengok. Soalan C. Dia dah ada punca kuasa. Soalan C. Dia dah keluar. Ini benda kita nak buat. Dah hafal. Okey. C. Y sama dengan X punca kuasa 2, 18 tolak X kuasa 2. Yang ni kita kena buat lembut-lembut. Buat lembut-lembut. Yang mana saya jadikan Y sama dengan U, V. Jadi U sama dengan X, V sama dengan 18 tolak X kuasa 2 kuasa 1/2. Kat sini kita akan dapat du sama dengan 1. dv sama dengan salin kurungan. Bawa depan. Tolak 1. 1/2 tolak 1. Negatif 1/2. Beza dalam bawa ke belakang. Negatif 2x. Simplify. Yang tinggal adalah siapa kat atas? X saja.
per dengan punca kuasa 18 tolak X kuasa 2. Itu dV kita. Kan? Belum dy dx lagi. Belum. Ini baru dV. Jadi dy dx kita, formula kita dy dx sama dengan u dv. Kan? U dv. X jumpa dengan X kuasa 2. 18 tolak X kuasa 2. Okey. V du yang ni. Kan? V du maksudnya campur dengan punca kuasa 2. 18 tolak X kuasa 2. Cikgu. Ya. Tu bukan sepatutnya negatif X per Oh. punca. Ni, tertinggal kan? Tertinggal negatif. Betul. Ni letak negatif sini. Betul? Sini. Sini pun negatif kan? Okey. Betul kan, Sopan? Apa seterusnya? Kita buat apa? Samakan dengan kosong. Sebab formula kita sama dengan kosong. Yang ini sama dengan kosong. Saya buat sini terus. Saya sambung. Sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong, saya akan pindahkan yang negatif ni ke sebelah. Pindah negatif yang ke sebelah. Yang ini, okey. Sebelum ni kita belajar, kalau buat dy dx formula UV ni, kita akan factorize tau. Kan? Untuk soalan ni jangan, tak payah. Kita tak perlu pun tu. Kan? Kita terus sama dengan kosong je. Kan? Jadi kamu akan dapat, kita akan dapat kat sini punca kuasa 2, 18 tolak X kuasa 2 sama dengan, ni pindah sebelah, akan jadi X kuasa 2 per punca kuasa 2, 18 tolak X kuasa 2. Nampak Jadi bila kita ambil ni, naik ke sebelah. Nampak? Bila dia jumpa punca dengan punca jumpa, dia jadi kuasa 2. Bila kuasa 2 maksudnya dia hilang. Ni jumpa ni, dia hilang. Dia akan jadi square root 18 tolak X square kuasa 2. Kuasa 2 dengan punca mati. Yang tinggal adalah 18 tolak X kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Nampak? Dapatlah yang kita tinggal dapat apa? 2. Okey. Saya akan tulis 2X kuasa 2 sama dengan 18. X kuasa 2 sama dengan 9. X sama dengan 3. X sama dengan negatif 3. Sebab walaupun cert, dia, bila kamu dah biasa buat, kamu akan nampak yang kerja dia. Dah dapat X, masuk dalam Y. Apa jadi dalam Y tu? Y akan jadi 3 punca kuasa 2, 18 tolak 9. Jadi 3 punca kuasa 2, 9. Dapat 3 kali 3, 9. 9 je. Okey, seorang lagi. Kalau negatif 3 pula, kita akan jadikan apa? Negatif 3 punca kuasa 2, 18 tolak dengan negatif ke apa pun, kuasa 2 dia tetap akan dapat 9 juga. Di sini beza dia akan dapat negatif 9. Y. Jadi koordinat kita kat sini ada 3, 9 dan negatif 3, negatif 9. 2 koordinat. Nampak? Tak nampak? Sampai ke bawah dah. Boleh yang ni 9 nampak tak? 9. 9 nampak. Okey. Kamu buat koordinat dia. Dia nak tentukan mana satu maksimum, mana satu minimum. Saya akan buat apa? D2Y dx kuasa 2. Mana? Siapa nak buat? Yang mana satu? Dia punya yang ni yang masalah dia ni. Ni Mamat ni. Mamat ni yang kacau cerita dia. Bila kita nak buat apa? Pembezaan ni. Pembezaan kali kedua. Kat situ dia susah sebab dia melibatkan apa? Dua benda. Okey? Jadi kat sini saya kena tulis semula bagi nampak cantik. Ini dah ke? Boleh? Nak padam ni? Boleh. Boleh Saya padam atas ni sebab yang tinggal yang belum siap adalah D2Y dx kuasa 2. Jadi dy dx kita adalah sama dengan negatif X kuasa 2 per
punca kuasa 2, 18 tolak X kuasa 2. Okey. Campur dengan punca kuasa 2, 18 tolak X kuasa 2. Okey. Sekarang kita nak buat perbezaan kali kedua. Yang ini kena pakai formula. Ini kena pakai formula. Apa formula dia? Yang ini saja. Iaitu U sama dengan negatif X kuasa 2. V sama dengan punca kuasa 2. Sorry. 18 tolak X square 1/2. Bagi nampak cantik. Sini akan jadi DU sama dengan negatif 2X. DV sama dengan 18 tolak X kuasa 2. 1/2 pergi depan macam tadi kan. Negatif 1/2. Sini negatif 2X. Potong-potong. Kita akan dapat kat sini benda yang sama tadi. Iaitu negatif X per dengan punca kuasa 2, 18 tolak X kuasa 2. Okey? Tapi kamu kena ingat ni sebelah baru ni. Sekejap. Jadi kat sini dah dapat benda ni, kita akan buat dy dx. Dy dx. Untuk yang sebelah sini saja pakai dia orang ni. Untuk sebelah sini saja. Okey? Nanti yang ini pakai yang ni je. Kan? Boleh nampak kan? Tengok yang ni ya. Ni kita pakai formula. Apa formula kita? V du. V du. V du. Kita akan dapat negatif 2x dengan punca kuasa 2, 18 tolak X kuasa 2. V du tolak dengan U dv. Tolak dengan U dv. Okey, bila kita tolak U dv, kita akan dapat kat sini X kuasa 3 per dengan punca kuasa 2, 18 tolak X kuasa 2. U dv. Per dengan, dia ada per pula. Kan? Per dengan V kuasa 2. V kuasa 2 maksudnya 18 tolak X kuasa 2, 1/2 kali dengan 2. Saya tulis kan. Kemudian tambah pula dengan, panjang cerita dia. Untuk apa? D2y dx square je. Berjela cerita dia. Jadi, sini tambah dengan, kita masuk yang tadi hari ni. Negatif X per dengan punca kuasa 2, 18 tolak X kuasa 2. Okey. Kan? Bila kamu tengok kat sini, memang kamu rasa, wah, masak lah. Sudah masak kan? Kat situ. Okey. Saya akan padam. Saya pernah cerita kamu bila soalan macam ni. Cerita dia kalau panjang macam ni, macam mana nak ringkas ni kan? Dia sebenarnya boleh ringkas. Sebab apa kita boleh ringkas? Sebab kita hanya perlukan nilai dia sahaja. Bukan keseluruhan. Macam ni macam mana ni nak selesai kan ni? Nampak? Kan? Jam nak selesai kan? Kita tak perlu semua tu. Kita ambil nilai saja. Saya padam kan? Padam ni kan? Okay. Ambil nilai saja. Apa nilainya cikgu? Jom kita tengok. Nilai dia, yang pertama, X kita sama dengan 3. Yang pertama. Bila X sama dengan 3, mamat ni dia akan jadi U dia sama dengan negatif 9. Nampak? Dia cerita. Jadi, V dia sama dengan 18 tolak dengan 9 akan jadi 3. Punca kuasa 3 dapat 3. Kan? Kemudian, DU pula dia akan jadi negatif 2 kali 3. Negatif 6. Semua nombor dah. Kan? DV kita pula dia akan jadi, kita masukkan 3. Bila kita masukkan 3, kita akan jadi negatif 3 per dengan bawah 3. Negatif 1. Untuk yang ni. Okey? Itu je. Sekarang kita dah boleh buat apa? Dah boleh buat dia punya D2Y per dx kuasa 2.
Kan? Apa di 2y dx kuasa 2? Yang pertama kita pakai formula UV tadi. V darab du. 3 darab negatif 6. Tolak dengan U darab dV. Negatif 9 darab dengan negatif 1. Per dengan V kuasa 2. 3 kuasa 2. Semua nombor. Boleh habis lagi. Ini baru sebelah sini. Sebelah sini tolak dengan tolak. Campur. Campur dengan yang sebelah sini adalah Mamat ni. Nampak? Kita dapat siapa kan dia? Negatif 1. Semua dah ada dah. Ambil kira je. Kan? Ambil kira kita akan dapat ni apa? Negatif 18 tolak dengan 9 per dengan 9 tolak dengan 1. Okey, perlu kira sampai habis dah. Kalau kamu dah dapat congak dia punya apa? Negatif atau positif, selesai cerita dia. Jadi ni tengok negatif, 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 negatif semua jadi negatif. Maksudnya yang ni adalah apa? Maximum point. Okey, yang seorang lagi sebelah dia je kita buat beza dia. Apa jadi kalau X sama dengan negatif 3? Apa jadi kalau X sama dengan negatif 3? Maka U dia akan jadi sama. Negatif 9. Nampak? Okey, DU dia negatif 3. DU dia akan jadi kat sini negatif 2 darab negatif 3, 6. Okey, yang ini pula. Yang ini sama. V dia negatif ke positif sama sebab dia square. Kita akan dapat 3. DV. DV dia ada lain sikit. DV dia kita akan dapat atas akan dapat 3 per 3. Dapat 1. Itu beza dia sikit kan. Jadi bila kita masuk jawapan kita akan dapat D2Y dx square kita akan dapat apa formula yang pertama untuk yang ini? Rumus petua hasil bahagi. Iaitu V du. 3 darab dengan 6 tolak dengan negatif 9 darab dengan 1 per dengan V kuasa 2. 3 kuasa 2 kemudian campur dengan yang ini. 1. Kan? Dia akan dapat jawapan apa? Positif, positif. 18 campur 9 per 9 campur 1. Kita dah tahu dah depan kita. Tak perlu kira. Sebab kita hanya tahu nak tahu positif, negatif je. Ini adalah positif. Maksudnya apa? Minimum. Sebab tu soalan ni, kalau dia kata, tentukan sama ada, cari titik pusingan. Itu senang. Tentukan sama ada titik pusingan minimum dan maksimum. Allahu Akbar. Kena buat. Bila dia pakai perbezaan kali kedua, itu yang panjang cerita dia. Okey? Jom kita tengok soalan seterusnya. Boleh Panjang yang ni. Seorang ni panjang. Jangan risau. Lepas tu dalam exam tak payahlah buat yang ni. Yang panjang. Kamu guna teknik saya je. Kita check Y dia. Kalau Y negatif minimum. Kalau Y positif maksimum. Sudah. 4 markah. Okey. Untuk D. Y sama dengan X tolak 6. 4 tolak 2X. Yang ini boleh expand. Kalau boleh expand senang kita expand je. Dapat apa ni? 4X. Tolak dengan 2X kuasa 2. Tolak 24. Campur dengan 12X. Kita akan jadi negatif 2X kuasa 2. Campur 16X. Tolak 24. Okey, dah senang. Terus kita buat. dy dx sama dengan negatif 4x campur 16. Terus kita buat sama dengan kosong. Kita terus akan dapat jawapan dia kat sini. 16 sama dengan 4x. Dan x sama dengan 4. Dia satu titik je. Kenapa satu titik? Sebab dia kuadratik. Bila kuadratik, titik pusingan dia satu je. Okey? Dia dapat X, terus dapatkan Y. Jadi Y kita adalah sama dengan, saya pakai yang mana? Atas ke bawah? Atas. Saya akan jadi 4 tolak 6. 4 tolak 2 kali 4.
Jadi kita akan dapat negatif 2 darab dengan 4/8 negatif 4. Akan dapat jawapan 8. Jadi koordinat kita adalah 4, 8. Koordinat itu apa? Titik pusingan. Kan? Jadi dah senang nak test pun kalau kita pakai D2Y, dx² pun dah mudah yang ni. Sebab iaitu kita boleh letak apa? Ni negatif 4x campur 16. Masukkan 4x kita akan dapat negatif 4. 4 campur 16 sama dengan kosong. Alamak. Dia kosong pula. Kan? Betul ke kosong? Oh, sorry. Kan? Kosong. Betul. Patutnya dapat positif ni. Cikgu, kalau ikutkan D kuasa 2Y tu kan dia kena buang dulu. Yang tak ada X tu kenapa cikgu letak? 16 tu tak payah. Ya ke? Saya tak buat lagi. Patutlah kan. Saya macam mana buat kosong ni? Buat kosong balik kan. Saya kena buat dulu yang ni, betul tak? Saya ambil yang atas pula yang ni. Jadi D2Y bezakan dapat terus negatif 4. Tengok senang ni soalan ni. Dapat terus. Tak payah ganti pun sebab dia satu titik je. Negatif 4 maksudnya titik kita adalah apa? Titik maksimum. Terima kasih. Okey. Kan? Jam. Banyak sangat. Okey. Kita try satu lagi. Tempat satu lagi soalan. Kita tengok. Saya akan ambil yang F. Saya lompat. Saya lompat E. E tu boleh buat kot. Kamu boleh buat. Saya pergi dekat F. Okey. Untuk F kat sini graf dia Y sama dengan X kuasa 2 campur 1/X kuasa 2. Ini pun senang juga. Dia melibatkan set je yang kacau ni. Yang ini boleh buat lagi. Iaitu kita akan jadikan apa? Y sama dengan X kuasa 2 campur X kuasa negatif 2. Jadi kita boleh dapat dy dx dia dengan mudah. Dy dx adalah 2X. Okay. Tolak 2. X negatif 3. Kan? Jadi kita masukkan kat sini. 2X tolak 2/X kuasa 3. Samakan dengan kosong. Jadi kita dah boleh pindahkan. Kita akan dapat kat sini. Kalau kamu nak gunakan contoh X kuasa 3 pindah. Tak apa. Boleh juga. Contoh pindah ni. Pindah ni. Dia dua-dua belah. Dia akan jadi kat sini 2X kuasa 4 tolak 2 sama dengan kosong. Jadi, X kuasa 4 sama dengan 1. X sama dengan 1. Dia boleh juga teknik ni boleh pakai juga. Tak ada masalah. Kan? Dia nampak je pelik. Bila X 1, Y kita sama dengan 1 campur 1. Dapat 2. Okay? Jadi koordinat kita adalah 1, 2. Okay? Sekarang kita test. Bila kita test, kita ada ni. Pakai yang ni. Jadi saya akan buat kat sini. D2Y, ni saya lupa lagi. Dx kuasa 2 sama dengan ni 2, 6, X negatif 4. Jadi sama dengan 2 tambah 6/X kuasa 4. Berapa X kita? 1. Jadi kita akan dapat 2 campur 6. Dapat 8 maksudnya positif. Positif maksudnya apa? Titik minimum. Sekejap je boleh buat. Okey? Boleh ke? Boleh? Saya akan pergi terus kepada G.
Boleh G sempat buat. G. F, G ya. Okay. Kita tengok G. Kat sini G adalah Y sama dengan X tambah 1 per X tolak 1. Sama ke? Y sama dengan X tambah ni naikkan ke atas. X tolak 1 kuasa negatif 1. Jadi saya boleh buat dy dx terus. Sama dengan 1. Oh. Darab depan negatif. X tolak 1, tolak 1 negatif 2, beza dalam tak ada. Ini kita punya apa? Dy dx kita. Dia adalah sama dengan 1 tolak 1 per X tolak 1 kuasa 2 gitu. Samakan dengan kosong. Sama dengan kosong, saya boleh buat pindah boleh. 1 per X tolak 1 kuasa 2 naik balik. X tolak 1 kuasa 2 sama dengan 1. Punca kuasa 2 pergi sebelah, dia akan jadi X tolak 1 sama dengan 1. X tolak 1 sama dengan negatif 1. Jadi kita akan dapat X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Okey, jadi Y kita mana? Di atas ni. Kalau 2 apa jadi? Kalau 2, Y sama dengan 2 campur 1. Dapat 3. Koordinat kita adalah 2, 3. Boleh? Okay, yang ini pula kalau kosong. Kosong senang. Kosong, kosong. Dapat Y sama dengan boleh congak negatif 1. Koordinat kita 0, negatif 1. Okey? Jadi kita kena test 2 kali. Jadi kita kena buat apa? D2Y dx kuasa 2. Untuk yang mana yang ni? Pasti ya. Jadi 1 tak payah. Yang ini bawa depan. Dia akan jadi apa? 2 kurungan X tolak 1 kuasa negatif 3. Okey? Masukkan yang pertama kita. Yang ini adalah 2 per X tolak 1 kuasa 3. Jadi kalau X sama dengan 2, kita akan dapat 2 per 2 tolak 1 kuasa 3 dapat 2. Positif. Maksudnya minimum. Okey? Kalau X sama dengan 0, kita masukkan. Kita akan dapat 2 per 0 tolak 1 kuasa 3. Dapat negatif 2. Negatif maksudnya maksimum. Okey? Itu untuk G. Okey, H. Saya padam Okey, untuk H, dia adalah sama dengan apa? Y sama dengan X tolak 3 kuasa 2 per X. Biasanya kalau per X ni, saya galakkan pelajar expand lah. Kamu expand. Expand kita akan dapat kat sini X kuasa 2 tolak 6X campur dengan 9 per X per X per X. Gitu je. Jadi kita akan dapat kat sini adalah X tolak 6 campur 9 X negatif 1. Itu Y kita. Jadi dy dx sama dengan 1 tolak 9 X negatif 2. Saya buat dulu D2Y dx kuasa 2 sama dengan 1 tak payah 18 X kuasa negatif 3. Kita boleh pakai terus. Okey. Mencari koordinat titik yang ini sama dengan 0. 1 tolak 9 X negatif 2 sama dengan 0. Saya akan dapat 1 sama dengan 9 per X kuasa 2. Naik balik. X kuasa 2 sama dengan 9. X dapat 3 atau X negatif 3. Okey. Masuk dalam Y. Y yang senang yang atas lah. Jadi Y sama dengan kalau 3. 3 tolak 3, 0. 0. Kalau negatif 3,
Negatif 3 kita akan dapat negatif 3, negatif 3, negatif 6. Negatif 6 kuasa 2, 36. Ini Y akan dapat 36 per dengan negatif 3. Dapat negatif 12. Jadi dua koordinat. Yang pertama koordinat kita adalah 3, 0. Yang kedua adalah negatif 3, negatif 12. Okey. Jadi kita test. Sepatutnya bila kita test, kita akan dapat yang pertama sekali tu, yang ini mesti maksimum ni minimum. Test yang ni. 18, 3, negatif 3. Ini kita akan dapat positif. Positif bahagi positif, kita akan dapat positif. Maksudnya minimum. Wah, pelik ni. Kan? Yang bawah pula. 18 negatif 3 kuasa negatif 3. Kita akan dapat 18 per dengan negatif. Jadi kita akan dapat negatif. Negatif maksudnya ini adalah maksimum. Dia pelik lah. Saya tahu macam mana jadi ni. Graf dia ni. Sebab yang kosong ni minimum. Yang negatif 12 pula jadi maksimum. Dia duduk dia curve tu. Okey, titik minimum dan maksimum. Boleh okey. Jadi sampai situ dulu lah hari ni Ada satu sikit lagi. Ada sikit lagi nombor 2 tu, sebenarnya dia tu dah senang lah, simple. Kamu akan nampak cerita dia sikit pasal bentuk graf memberikan apa? Kecerunan. Kecerunan dia pula kita boleh test dengan menggunakan apa? Titik, jadikan dia titik pusingan atau titik pegun ataupun titik minimum maksimum. Bila minimum maksimum kita kena uji pakai pembezaan kali kedua. Okey. InsyaAllah untuk hari ini alhamdulillah sampai sini dulu. Terima kasih pada yang hadir. Okey. Minggu depan siapa yang ada dekat kawasan sini Gombak ni, siapa ni ada? Idlan, Irsyad, siapa ni? Ishraq, Sapuan, oh yang jauh-jauh ni. Kristina jauh tak? Dekat kot. Kristina kat mana Kristina? Selayang. Dekat. Tapi tak boleh pergi, aku tak ada orang nak hantar. Allah, kesiannya. Sebab saya nak jemput ada kenduri je, kan? Okey. Tak apa. Okey, yang mana boleh datang tak ada masalah, boleh datang. Bawa mak ayah sekali tak ada masalah, okey? Tengok tempat saya yang buruk ni. Tak cantik mana pun, simple je. Okey? Kelas macam biasa, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Yang lain kan salam kepada mak ayah masing-masing, kan? Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Ya, kalau ada apa-apa, WhatsApp saya. Assalamualaikum, bye-bye. Salam. Ya, Kristina. Oh, habis dah ingat tanya soalan. Macam mana Alia? Okey Alia? Okey. Mana saya punya ni hilang pula.